Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian wajib atasmu bahawa belajar barang yang lazim, yakni barang yang wajib atasmu mengerjakan dia daripada segala yang wajib syar'iyah atas barang yang umpama yang disuruh akan dia, supaya engkau mengerjakan akan dia yang demikian itu. Yakni wajib atasmu belajar barang yang lazim, barang yang wajib, yakni barang yang wajib atasmu mengerjakan dia daripada segala yang wajib. Maknanya segala perkara yang wajib kita kerjakan. Contohnya dalam bab sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, perkara-perkara yang wajib, maka wajib kita belajar tentang perkara itu. Contohnya kita sembahyang, maka wajib kita belajar tentang sembahyang. Kata Al-Imam Ghazali, di antara perkara yang wajib, pertama mengenai syarat sah dia. Kalau kita sembahyang, kita kena tahu syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ada berapa? Dan yang kedua, yang wajib kita tahu ialah mengenai rukun. Kalau bab sembahyang, kita kena tahu rukun sembahyang. Rukun sembahyang ada berapa? Dan juga yang ketiga, perkara yang membatalkan sembahyang ada berapa? Jadi perkara yang wajib kita buat amal ibadat, wajib kita tahu. Wajib kita tahu perkara tersebut. Jadi siapa yang buat ibadat, perkara yang wajib dia kerjakan, kemudian dia tidak tahu. Kemudian dia tidak tahu perkara yang wajib atas dia, perkara syarat dia, perkara yang membatalkan dia, menyebabkan amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini halangan mengenai ilmu. Jadi kita nak sampai pada Allah Taala, kena ada juga ilmu. Tidak boleh buat amal ibadat tanpa ilmu. Dan berapa ramai hari ini orang semayang tapi tak tahu hukum semayang. Betapa ramai orang puasa tapi tak tahu hukum puasa. Betapa ramai orang mengerjakan haji tapi tak tahu, pakai ikut orang saja. Semayang pun ikut orang, puasa pun ikut orang, kerja haji pun ikut orang. Maka Islam tidak terima. Kata Imam Ghazali, wajib kamu belajar di atas perkara yang wajib kamu laksanakan. Ada pun perkara yang tidak wajib kita laksanakan. Bagi orang yang tidak ada harta dan dia tidak ada kemampuan untuk menunaikan haji, sampai ke mati dia hidup miskin, tak ada pitih, tak siapa pun ke Mekah, dan memang dia tak layak mengerjakan haji, dan dia tak tahu ilmu bahaji. Dia tak tahu langsung ilmu bahaji, dia tak belajar, dan dia pun tak layak, dia pun tak mampu, dia pun tak ada pitih. Maka atas diri dia tidak berdosa, kerana mengerjakan haji tidak wajib atas dia. Tidak wajib atas dia. Tetapi kalau mengerjakan haji itu wajib atas dia, sebab dia ada kesihatan, dia ada kemampuan, dia ada harta, dan dia tak belajar, maka hukum dia berdosa ke atas diri dia. Begitulah juga dengan bab tayamum. Pernah tak di antara kita bertayamum? Mungkin tak pernah sebab ada air sama, air banyak sini. Kita tak pernah bertayamum. Dan andai kata siapa mati pun, kita pun tak wajib tayamum sebab air ada sama. Dan kita tak tahu ilmu bab tayamum, maka tidak berdosa sebab perkara itu tak wajib atas kita. Maka segala amalan yang wajib kita buat, wajib kita tahu berdasarkan kepada ilmu. Maka tidak dapat kita pun kena belajar apa dia syarat sah sembahyang sebagai contoh. Walaupun kita tak menghafal, kita tidak hafal syarat sah sembahyang tu berapa, tetapi kita tahu ini syarat sah sembahyang. Di antara syarat sah sembahyang, kena menutup aurat. Kalau tak tutup aurat, tidak sah sembahyang. Kita tahu. Di antara syarat sah sembahyang, kena masuk waktu. Tak masuk waktu, tidak sah sembahyang. Kita tahu, tapi kalau nak kira satu-satu mungkin kita tak tahu, maka memadai hukum dia. Begitu juga dengan rukun sembahyang, kena tahu bab rukun sembahyang.
Rukun semayang ni ada berapa? Ada 13. Maka kena tahu satu persatu siapa kepada 13 dan dapat beza yang mana satu rukun, yang mana satu sunat, yang mana satu bukan rukun. Sebab tu kalau orang tanya, dia kata, ustaz, saya ketika saya rokok ataupun ketika saya sujud, saya tak baca pun subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Sah ke tidak sah semayang saya? Kalau kita baca bab fiqh, subhana rabbiyal azim itu sunat, subhana rabbiyal a'la itu sunat, hukum dia sah. Tetapi kalau kita baca ikut syarat dia, di antara syarat sah semayang, mengetahui cara-cara semayang, biar tahu hak ana serukun, hak ana sesunat. Jadi dia tak tahu yang benda itu sunat saja, maka hukum dia tidak sah. Kerana apa? Di atas kejahilan dia. Maka wajib atasmu mengerjakan dia pada segala yang wajib syarak. Yang wajib syarak, wajib yang kita laksanakan buat. Kenapa? Di antaranya puasa. Maka lazim atasmu belajar ilmu bab puasa. Atas barang yang umpama yang disuruh akan dia. Jadi barang yang disuruh akan dia oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala suruh pada kita. Supaya engkau mengerjakan akan dia. Yang demikian itu supaya kamu mengerjakan ibadat tadi berdasarkan kepada ilmu. Maka tidak dapat tidak, kita kena belajar biar kita tahu supaya amal ibadat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, agama tidak diterima, tidak ditegakkan atas jahil, ditegakkan atas ilmu. Dan ilmu pula tidak boleh dibiarkan saja tidak beramal. Maka orang yang beramal tanpa ilmu itu gila. Orang yang berilmu tanpa amal itu sia-sia. Ada ilmu bagus dah, tapi tidak beramal, maka sia-sia. Orang yang beramal tapi tak ada ilmu, ikut orang saja beramal, maka dia seperti orang gila. Bila sebut orang gila, orang tak ambil berat pun. Kau andailah orang gila tu nak kata benda-benda pun, orang tak ambil berat pun. Kalau orang ambil berat perkataan orang gila, orang itulah yang gila. Dia boleh kawan dengan orang gila. Tapi nak beritahu, dia ambil berat pun. Maka demikianlah amal ibadat yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Dan barang yang lazim engkau meninggal akan dia, dan kena tahu perkara yang patut kita tinggal. Kena tahu perkara-perkara yang diharamkan. Kena tahu perkara yang membatalkan ibadat. Jadi kita kena tahu dalam bab ibadat, perkara apa yang membatalkan ibadat. Kalau tidak, lepas makan puasa tangan baru. Orang tanya puasa tak? Puasa. Dah baru kejap tadi makan. Kadang-kadang orang semayang, lepas daripada ketuk pun semayang kot, sambung sampai habis. Sambung sampai habis. Dia tak tahu perkara tu perkara yang membatalkan ibadat yang dia lakukan. Maka demikianlah juga dengan perkara-perkara yang haram atas dirinya, seperti minum arak. Kena tahu arak ni hukum dia haram. Seperti berzina, tahu berzina hukumnya haram. Seperti bercampur bebas di antara lelaki dan perempuan, maka hukum dia haram. Seperti mendedahkan aurat, maka hukum dia haram. Kena tahu. Kadang-kadang ada juga tak tahu. Tidak tahu. Bila kita kata wajib bagi wanita tadi menutup aurat, orang wanita yang keluar daripada rumah tidak menutup aurat dia, keluar daripada rumah tak pakai tudung, keluar gitu saja, orang lelaki pun tengok dia. Ingat, selai rambut saja dia dedahkan di khalayak ramai, maka dia akan diazabkan oleh Allah Ta'ala beberapa tahun di dalam neraka. Apa teh lagi? Biar rambut tu banyak. Dah ada setengah tu botak kepala. Bila orang tanya, tak apa, nak buat berlakon botak kepala tak apa. Ada pula hak ikut akal, dia kata kita wanita ni wajib menutup aurat. Jangan tudung. Dia punya rambut dia kena tudung. Jadi dia malas tudung rambut dia botak kepala. Tu senang. Dia senang, dia kata. Sebab tu dia botak kepala. Jadi dia ingat ke boleh? Ingat ke boleh? Ada setengah tu pakai rambut palsu. Dia kata rambut palsu ni, dia tutup rambut dia yang asal, dia pakai rambut palsu. Jadi termasuk juga dalam tutup kepala. Padahal hukum dia tetap berdosa. Maka dia kena tahu perkara yang wajib dia tinggal. Dan banyak perkara-perkara yang dia tinggal. Terutamanya, contohnya riba. Ramai orang terlibat dengan riba. Boleh jadi dia tak tahu benda tu haram.
Lepas dia terlibat baru dia tahu perkara itu haram. Maka tidak dapat tidak, dia kena tahu perkara yang wajib dia tinggalkan. Daripada segala yang ditegah, daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al halal al bayyinun, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Sesungguhnya halal itu nyata, nyata dah halal, dan sesungguhnya haram itu nyata, dan di antara tengah-tengah di antara halal dan haram itu ada perkara syubhah. Wa man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh dalam syubhah, biasanya dia jatuh dalam perkara haram. Maka tidak dapat tidak, dia kena tahu perkara yang ditegah atas diri dia, perkara yang diharamkan atas diri dia. Maka bila dia tahu, hendaklah dia tinggalkan perkara yang diharamkan atasnya. Maka dia kata, supaya engkau tinggal akan dia yang demikian itu. Maka bila kita dah tahu perkara yang haram, maka kita pun tinggal. Sebab tu kita ni nak sapa pada Allah Ta'ala, kena belajar biar kita tahu perkara halal dan perkara yang haram. Kalau tidak, kita buat perkara haram, kita buat amal ibadat juga pada Allah Ta'ala. Kita sangka dapat pahala, padahal tidak mendapat pahala. Sebagai contoh hari ini, ramai orang yang berpuasa tapi dalam waktu yang sama tidak sembahyang. Puasa-puasa tapi tidak sembahyang. Ramai orang yang berpuasa tapi dalam waktu yang sama mendedahkan aurat. Puasa, bukan tak puasa, tapi mendedahkan aurat. Jadi perkara ni menyebabkan amal ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia tahu, hendaklah dia meninggalkan perkara yang ditegah itu. Dan jika tiada, maka betapa engkau mengerjakan dengan taat. Jika tiada meninggalkan perkara haram. Jika tiada, yakni tiada meninggalkan perkara haram, maka betapa jika tiada, maka betapa engkau mengerjakan dengan taat yang tiada engkau ketahui akan dia. Maka bila tiada meninggalkan perkara haram, macam manalah ibadat yang kita buat? Kita buat perkara-perkara taat. Kita buat perkara taat, tetapi dalam waktu yang sama kita tidak meninggalkan perkara yang ditegah oleh syarak. Sebab tu ada seorang wanita zaman Nabi, dia memang orang wanita yang soleh. Seorang wanita yang soleh, pada waktu malamnya dia bangun sembahyang tahajud, sembahyang malam. Kadang-kadang dia baca Al-Quran. Pada waktu siang pun dia begitu juga menghabiskan masa dengan membaca Al-Quran, dan siang tu dia habiskan masa dengan berpuasa sunat selain daripada di bulan Ramadan. Dan masyhur dia, terkenal dia, orang yang kuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut saja nama wanita tadi, orang tahu wanita ni memang wanita yang soleh. Maka ramailah sahabat Nabi bercakap-cakap tentang wanita tadi. Dan disangkakan wanita itu memang soleh di sisi Allah Ta'ala. Akhirnya sahabat Nabi pun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat kamu mengenai wanita itu?" Wanita yang mana? Wanita yang malamnya sembahyang malam, siangnya menghabiskan masa berpuasa sunat. Bagaimana pendapat kamu tentang wanita tadi? Nabi mengatakan bahawa wahia finnar, wanita itu duduk dalam api neraka. Duduk dalam api neraka. Wanita macam mana? Wanita hak malam tu sembahyang tahajud. Orang hak sembahyang tahajud dah. Sembahyang tahajud maknanya ahli ibadat dah. Yang banyak baca Quran dah, siang malam baca Quran. Kemudian bila ada waktu, bila ada je masa dia berpuasa sunat. Memang terkenal orang yang soleh dari segi ibadat. Tetapi dia tidak dapat meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dapat tinggal ada perkara yang haram oleh Allah, di antaranya dia tidak dapat menjaga lidah dia. Tak dapat menjaga lidah dia. Akhir sekali terbukti apabila Nabi panggil dia, kemudian dia pun muntah. Bila muntah, nampak ada seketul daging dalam muntahan dia itu. Rupa-rupanya dia tidak dapat menjaga lidah dia. Itu perkara yang haram, dia tak tinggal. Perkara yang haram dia tak tinggal, tetapi ibadat dia buat, ketaatan dia buat.
maka macam mana ibadat tu nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak dapat tidak. Kita kena belajar, ya kita tahu benda ni benda haram, benda ni benda yang tidak boleh. Kemudian kita tinggal. Biarlah kita buat amal ibadat berdasarkan kepada ilmu dan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, bagaimanalah betapa engkau mengerjakan dengan taat. Macam mana buat amal ibadat taat yang tiada engkau ketahui akan dia, mu tak tahu pun mu buat perkara haram. Kamu tak tahu pun kamu tak tinggal perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ramai orang yang mendalami ilmu tasawuf. Mereka mendalami ilmu tasawuf, mereka masuk dalam bab tarikat, mereka cuba membersihkan hati mereka, jiwa mereka. Mereka pergi suluk, pergi berjumpa dengan guru beri amalan-amalan zikir dan sebagainya, tetapi masih lagi tidak dapat menyucikan hati dia. Rupa-rupanya masih lagi mengekalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar kita tahulah perkara yang diharamkan oleh Allah dan kita tahu perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tahu hal ni haram, kita tinggal. Hal ni yang disuruh oleh Allah, kita laksanakan dia. Dan dia kata tiada engkau ketahui akan dia apa ia, dan betapa ia, maka betapa wajib bahawa engkau perbuat, atau betapa engkau mengerjakan maasi. Maasi itu adalah maksiat. Maka dia kata wajib engkau perbuat, yakni wajib engkau menuntut ilmu, biar tahu. Biar tahu ilmu tadi, biar tahu perkara yang diharamkan, atau betapa engkau menjauhkan maasi yang tiada engkau ketahui bahawasanya. Dan macam mana kamu nak menjauhkan maksiat sedangkan kamu tak tahu perkara yang kamu buat itu maksiat. Ramai di antara kita kadang-kadang kita tak tahu benda tu maksiat, ataupun kita merasakan benda tu tidak maksiat, tetapi sebenarnya maksiat di sisi Allah Ta'ala. Mengikut orang-orang soleh, dia kata cukuplah kamu buat maksiat dengan kamu tidak mengisi masa lapang kamu dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada seorang sahabat Nabi, dia meninggal, dia mati. Kemudian ada seorang tu kata untungnya lah dia mati, nanti dia masuk dalam syurga. Nabi pun tanya lelaki yang kata macam tu, mu tahu mana dia masuk dalam syurga? Mu tahu mana dia masuk dalam syurga? Sebab dia tengok zahir dia buat ibadat sama. Rasulullah mengatakan belum tentu lagi dia masuk dalam syurga. Boleh jadi banyak masa-masa yang ada ataupun banyak perkataan dia yang keluar daripada lidah dia, perkataan yang sia-sia. Maka kalau kita tengok hari ini daripada kita lah, banyak keluar perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membawa kepada pahala. Banyak kita buat keluar perkataan yang sia-sia, sama ada perkara harus yang tidak membawa kepada dosa, ataupun perkara yang keluar daripada lidah kita adalah perkara yang banyak membawa kepada dosa. Maka tidak dapat tidak hari ini kita kena jauhkan diri kita daripada maasi. Maasi ni adalah maksiat. Tapi malangnya hari ini keluar rumah maksiat lalu dah. Keluar rumah maksiat lalu dah. Bulan Ramadan kita pun jagalah makan dan minum. Kita pun jagalah jaga lidah kita. Tak kata korang. Kita pun duduk rumah dan molek petang-petang kita pun pergi kat bazar Ramadan. Pergi kat bazar Ramadan, separuh pahala kita ada. Duk tengok saja. Duk tengok perkara-perkara yang maksiat. Ataupun dengan arti kata kadang-kadang kita tak jaga. Tak jaga mata kita, tak jaga lidah kita, tak jaga telinga kita daripada perkara-perkara mungkar ataupun perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Jadi tidak dapat tidak, jauhkanlah diri daripada maksiat. Siapa yang jauhkan diri daripada maksiat, Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia. Ada seorang ahli kasyaf, nama dia Abdullah Shihab. Saya sempat jumpa dia. Saya tak tahu pun orang kata dia ahli kasyaf. Dan ramai ada orang pergi jumpa dia. Kalau pergi jumpa dia seorang sama seorang, pergi jumpa dia seorang sama seorang, dia pun dia akan beritahu. Dia akan cerita daripada kita budak siapa ke sekarang. Dia kata mu ni pernah buat macam ni dia bercerita. Akhir kali dia suruh kita bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Saya tanya pun dia, saya tanya orang hak beritahu saya, dah awak tahu mana dia kata? Dia kata, saya dah kena dah. Satu hari saya pergi rumah dia seorang diri. Saya pergi rumah dia seorang diri, saya pun nak keluar. Saya nak keluar saja, dia kata nanti dulu. Nanti dulu. Dia pun cerita dah. Daripada saya budak siapa ke tu. Apa yang dia cerita tu benar, memang berlaku sungguh. Tapi akhirnya dia pun berdoa. Memanglah dia kata, orang ni kasyaf. Apa dia jadi macam tu? Dia terkenal orang yang menjauhkan maksiat. Kita kalau kita jauh maksiat, insya-Allah hati kita bersih. Hati kita bersih. Bila hati kita bersih, rasa mudah nak buat amal ibadat pada Allah. Hati kita rasa sayang nak buat amal ibadat kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan buka kepada kita ilmu yang kita tidak tahu. Dengan kita meninggalkan maksiat. Jadi hari ni payah sikit nak tinggal maksiat. Kadang-kadang maksiat tu berlaku di luar rumah. Keluar daripada rumah, maksiat selalu dah keluar daripada rumah. Baiklah, kita tambahlah keluar daripada rumah. Sebab maksiat banyak. Dalam rumah ada maksiat. Dan dia nak lari dah. Dalam rumah ada maksiat. Ada maksiat. Akhir sekali, hidup kita ni penuh dengan maksiat. Bila penuh dengan maksiat, kita duk belajar semua tiap-tiap minggu. Belajar pula ilmu tasawuf. Belajar bab menyucikan hati. Tapi hati rasa tak bersih-bersih lagi. Ibadat rasa tak boleh nak tambah lagi. Sebab apa? Sebab jawapannya kita tidak mampu meninggalkan maksiat, ataupun kita tidak menjauhkan diri kita daripada maasi, daripada maksiat. Maka dia kata, bagaimana kamu buat amal ibadat masih lagi kamu kekalkan maksiat, kamu tidak menjauhkan maksiat, lebih-lebih lagi maksiat yang tiada kamu ketahui. Bahawasanya ia maksiat kamu tidak ketahui, sedangkan ia itu adalah maksiat. Duduk dalam maksiat, kita pun tak tahu. Maka ramai hari ni buat amal ibadat, tapi ibadat masih lagi bercampur dengan maksiat. Maka kita minta pada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala bersihkan hati-hati kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah orang yang ada dalam madrasah ini, supaya hati-hati mereka itu menjadi hati yang bersih, supaya mereka dapat menjauhkan diri mereka daripada maksiat. Maka tidak dapat tidak, kita minta pada Allah supaya kita ni dijauhkan daripada maksiat. Hingga jangan jatuh dirimu di dalamnya. Maka jaga-jaga kamu sampai kamu jangan jatuh di dalam maksiat. Jangan jatuh di dalam maksiat. Maka ibadat yang pada syarak itu seperti bersuci dan sembahyang dan puasa dan lainnya daripadanya, wajib bahawa engkau belajar akan dia. Maka ibadat yang kita buat hari ni seperti bersuci, yakni kita wajib bersuci dalam mengerjakan ibadat. Kena sucikan diri kita. Sucikan diri kita. Nak semayang kena ambil wudu. Kena ambil wudu. Yang kena mandi janabah, kena mandi janabah. Kemudian mengerjakan sembahyang. Kerja sembahyang kena suci hati kita, suci anggota zahir dan batin kita, dan begitu juga puasa dan yang lain daripadanya. Wajib bahawa engkau belajar akan dia. Ni wajib kita belajar. Wajib kita belajar bab bersuci. Wajib kita belajar bab bersuci. Biar tahu ada orang tu dia nak kahwin seorang lagi. Dia ada dah isteri, nak kahwin seorang lagi. Maka dia pun pergi jumpalah qadi. Bila jumpa qadi pun temu duga lah sikit. Dulu dia temu duga, dan ni pakai pressure je. Pakai pressure mudah, boleh tiru orang. Tiru orang. Maka dia pun jumpa qadi. Qadi tanya dia kata nak kahwin seorang lagi. Baiklah kalau macam tu, qadi pun tanyalah temu duga sikit. Di antara soalan yang temu duga tu, qadi pun tanya, bagaimana niat mandi janabah? Dia pun jawab, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dia baca doa tu. Terkejut qadi tu. Dia tanya macam mana? Apa ni? Niat mandi janabah. Dia pun baca ayat tu. Macam mana nak kahwin seorang lagi? Niat mandi janabah pun tak tahu. Niat mandi janabah pun tidak tahu. Maka tidak dapat tidak, ibadat yang kita buat ni seperti bersuci. Kerana kita nak buat ibadat, wajib kita bersuci terlebih dahulu. Kita nak semayang, kita kena ambil air semayang.
yang mandi janabah dan sebagainya, maka tidak dapat tidur, kita kena tahu. Kemudian sembahyang, kena belajar bab-bab sembahyang, belajar ilmu tentang sembahyang. Dan juga bab-bab puasa, kita kena belajar bab puasa dan kita kena tahu perkara yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa, kena tahu. Macam baru ni ada seorang hamba Allah, dia tanya mengenai puasa. Yang tanya tu lelaki, tapi dia tanya masalah perempuan. Dia tanya, dia kata ada orang puang, dia kata dia tinggal puasa 2 hari. Dia tinggal puasa 2 hari sampai ke Ramadan sekarang tak qada-qada pun. Tak qada-qada pun. Jadi macam mana? Jawapan dia senang je. Lepas Ramadan nanti qada lah. Lepas daripada qada, kenalah bayar video. Bayar video macam mana? Kena bayar 1 hari 1 cupok. 1 hari 1 cupok. Lebih kurang 1 cupok tu 600 gram ataupun lebih sikit daripada 600 gram. Jadi 1 hari. Kalau nak mudah sikit, ambil sehari 1 kilo lah. 2 hari 2 kilo, bukan mahal tak? Tu saja. Dia pun balik. Balik pula, dia kata suruh tanya pula, dia kata. Tanya pula macam mana? Tanya pula macam mana? Tanya pula, okey, 2 cupok, dia kata 2 kilo lah, dia kata senang beli 2 kilo. Dah beli 2 kilo ni, nak pergi ke pia. Hanya nak pergi ke pia pula. Saya pun kata gitu ni, 2 kilo tadi pergi kepada fakir miskin. Tak apa, terima kasih Ustaz. Balik. Lama pula, mari pula, kena tanya pula, dia kata. Kena tanya pula dia. Dia kata pergi ke fakir miskinnya, kena pergi berapa orang? Pergi berapa orang? Kata kita je kepada fakir miskin, memadai, boleh beri seorang pun tak apa. Kalau setakat ni 2 cupok tu ataupun 2 kilo. 2 kilo. Lepas tu balik pula. Mari pula kali lagi. Mari pula kali lagi nak tanya, "Wi lalu ke wi pak raya?" Padang. Allah sakit sungguhlah. Depa hak tukar khabar pun dak wi benuh pun. Tanya apa dia soal saja. Akhir sekali kita pun khabar lah. Baru tak ada masalah. Rupa-rupanya tak tahu. Ingat boleh qada bila-bila je. Maka tidak dapat tidur dalam bab puasa, kena tahu. Orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, dia buka puasa dalam keadaan dia tidak ada uzur. Saja nak buka puasa, maka hukum dia berdosa besar. Kemudian kalaulah dia ganti sepanjang hidup dia ganti semua sampai kepada mati, tidak akan menyamai pahala yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Maka jangan tinggal ibadat puasa di bulan Ramadan. Bahkan hendaklah kita mengerjakan ibadat puasa dengan kita belajar bab-bab puasa. Kena tahu bab puasa. Sebagai contohnya, orang yang tidak niat. Orang yang tidak niat di bulan Ramadan tu, malam Ramadan tu dia tak niat pun puasa, maka pagi besok dia pun kena puasa dan puasa dia tidak sah. Mengikut mazhab Syafi'i, puasa dia tidak sah. Dia kena niat tiap-tiap malam. Adapun niat sebulan bulan Ramadan itu adalah mazhab Maliki, bukan mazhab kita Syafi'i. Dah boleh tak niat sebulan-bulan Ramadan? Boleh kita niat sebulan-bulan Ramadan, tapi dengan syarat tiap-tiap malam kena niat. Kalau dia kata macam ni, dia kata hamba nak niat malam pertama je sebulan-bulan Ramadan, bulan lain dia tak mau niat, malam-malam lain tak mau niat, maka malam-malam lain yang dia tidak niat, puasanya tidak sah. Dia kena niat. Dia kena niat, kecuali dia tak ingat nak niat, tetapi dia dah niat dah dulu sebulan-bulan Ramadan, barulah puasa dia sah. Orang yang niat pula, yang tidak niat, besokkan dia wajib tahan lapar dan dahaga menghormati bulan Ramadan. Walaupun Ramadan puasa dia tidak sah, dia wajib tahan lapar dan dahaga. Dia tak boleh kata hamba tak niat malam, dia pun makan depan orang puasa. Maka dia wajib tahan puasa, tahan lapar dan dahaga, berpuasa, dan kemudian dia qada pada bulan yang lain, baru dia dapat pada pahala bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Bagi wanita yang tidak boleh puasa, dia tidak perlu tahan lapar dan dahaga. Dia boleh makan, tapi dengan syarat jangan makan depan orang puasa. Dia pergi bandar, dia pun minum air gas, dia minum air teh. Orang pun tanya tak puasa, tak apa, hamba tak boleh puasa.
dia kena menghormati bulan Ramadan, dia kena jaga jangan makan depan orang puasa, tetapi dia tidak perlu menahan lapar dan dahaga. Maka kena tahu dalam bab-bab puasa. Dan dia kata dan lainnya, dan lain lagi perkara-perkara yang wajib atasnya. Lainnya daripadanya wajib bahawa engkau belajar akan dia dengan segala hukum. Wajib belajar segala hukum. Bagi orang puan wajib belajar mengenai hukum. Hukum tentang haid, hukum tentang istihadah, hukum tentang darah nifas dan beberapa hukum-hukum yang lain. Wajib kena belajar. Wajib kena belajar. Dan segala syarat-syarat. Dan tahu segala syarat-syarat. Kalau orang tanya syarat sah puasa mendapa, kena tahu syarat sah puasa. Kalau orang tanya syarat sah semayang mendapa, kena tahu syarat sah semayang mendapa. Kena belajar. Kena belajar. Hingga engkau dirikan akan dia. Sehinggalah kamu berdirikan. Yakni kamu mengerjakan ibadat dalam keadaan kamu tahu hukum, dalam keadaan kamu tahu syarat-syaratnya. Maka terkadang engkau mengekalkan atas suatu beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang membinasakan akan dia atasmu. Atasmu air semayang kamu. Kadang-kadang kamu ni buat amal ibadat, tetapi kamu mengekalkan perkara yang membinasakan. Contohnya orang yang semayang dah. Dalam keadaan semayangnya, dia selalu semayang dalam keadaan menggerak-gerakkan anggota. Lebih daripada 3 kali. Dia tak tahu. Dia tidak tahu. Ataupun dia sambil air semayang. Dalam keadaan dia tak rata pun air semayang. Dan dia buat perkara tu bertahu-tahu. Ada seorang hamba Allah. Orang cerita lah. Ada seorang cerita dalam kuliah dia. Kebetulan saya ada dalam kuliah dia. Dia pun cerita. Dia kata ada seorang orang tua dia semayang. Bila dia semayang. Ketika dia sujud. Kaki dia buat macam ni. Kaki belakang. Mana kaki belakang masa dia sujud tu. Dia tak lipatkan jari dia tu. Jadi kaki dia gitu je, kaki belakang dia sujud tu. Gitulah dia buat bertahun-tahun. Jadi satu hari dia pun dengar kuliah seorang ustaz. Ustaz pun kata, siapa yang semayang tu anggota kaki dia ni tak lipat tu, tak betul kena tempat sujud, maka pemayang dia didosa. Dia pun terkejut lah. Dia pun terkejut. Bila dalam keadaan terkejut tu, dia pun fikir, Allah lama dah bertahun-tahun dia mayang kaki buat gitu sama. Kaki dia buat gitu sama. Akhir sekali dia pun jumpalah seorang ustaz. Ustaz tu kata ustaz lain pula. Ustaz tu kata, ustaz tu yang kata tu betul lah. Dalam kitab dia kata gitu. Betul lah. Dia pun jadi kau takut. Tapi ustaz tadi yang dia jumpa dia, ustaz yang alim, yang pandai 4 mazhab. Maka dia kata tak apalah, macam ni lah. Dia kata, dia pun tengok dalam kitab-kitab, dia kata dalam mazhab lain sah hukum dia. Maka saya bertanggungjawab atas perbuatan kamu. Kata ustaz tadi, semayang kamu sah, tapi berdasarkan kepada mazhab lain, ikut fatwa dan ikut daripada kenyataan saya ni. Tapi dengan syarat, lepas daripada tu, jangan buat gitu lagi. Jangan buat gitu lagi. Barulah orang tadi rasa lega sikit. Orang tadi rasa lega sikit. Sebab tu ada orang buat amal ibadat, dia buat semayang tu, apa yang dia lakukan tu perkara yang membatalkan dia. Contohnya dia ambil wuduk, dia basuh muka gitu je. Belah bawah ni tak kena pun. Dia tak rata belah bawah, dia kena rata belah bawah ni. Jadi dia basuh muka ni, bawah daripada dagu dia sikit ni, dia tak cara pun. Padahal dia masuk dalam anggota wajib lagi. Jadi dia basuh muka, dia ambil air semayang, dia tepuk gitu saja. Bawah ni tak rata lagi. Bawah ni tak rata lagi ni. Tak rata pun. Jadi dia ingat pun muka setakat muka tu saja. Setakat muka tu saja. Dia pun semayang. Begitulah dia semayang, dia tak tahu. Bertahun-tahun dia semayang dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan wuduk dia tak sempurna. Begitu juga dia ambil air semayang. Daripada ni sampai ke siku. Sampai ke siku ni. Padahal lebih sikit pada siku. Jadi dia pun ambil semayang, dia buat gitu je. Lebih kurang saja. Dia pun semayang dalam keadaan air wuduk dia tak rata. Dia pun semayang lah bertahun-tahun. Maka ibadat dia buat bertahun-tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab wuduk, bawah daripada dagu ni wajib kita ratakan dia. Jangan kita basuh muka gitu saja, tok muka je. Bawah ni kita tak rata, menyebabkan wuduk kita tidak sah.
Wuduk tidak sah. Jadi ada orang buat ibadah begitu bertahun-tahun, kata Imam Ghazali. Ini yang tak sampai ke Tuhan ni. Tak sampai ke Tuhan ni, ibadat dia ni, hak asal dia, hak awal-awal dia tu tidak sempurna lagi. Begitu juga dengan ibadat sembahyang. Ada sahabat Nabi, ada dia sembahyang. Dan dia sembahyang cakdu. Dia sembahyang, maka Nabi tanya dia, apakah kamu tengok lelaki tu? Sahabat Nabi kata lelaki tu sedang sembahyang. Kata Nabi, dia tidak sembahyang. Walaupun nampak dia sembahyang, tapi dia tidak sembahyang. Maka sahabat Nabi kata, saya tengok dia sembahyang. Ya, dia sembahyang, tapi dia dikira tidak sembahyang lagi. Nabi pun tanya lagi, berapa lama dah dia buat kerja macam tu? Dia sembahyang macam tu. Oh, lama dah dia sembahyang macam tu. Daripada dulu dia sembahyang macam tu. Kalau dah 10 tahun lah dia sembahyang macam tu, maka 10 tahun dia dikira tidak sembahyang. Sebab apa? Sebab dia tidak menyempurnakan sembahyang dia dalam keadaan tidak tamak-ninah. Dalam keadaan tidak tamak-ninah. Lepas sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, dia waktu turun tangan dia bergayung lagi. Dia tak tetap lagi. Dalam keadaan tangan macam tu, dia pun turun sujud. Maka sembahyang dia tidak sah kerana tidak ada tamak-ninah. Dan dia buat gitu lama, dia tahu. Dia buat begitulah sampai 10 tahun dah dia sembahyang macam tu. Maka sembahyang yang dia buat tadi membinasakan dia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, kita kena belajar dan kita kena tahu perkara yang membinasakan amal ibadat kita. Maka dia kata beberapa tahun dan beberapa masa daripada barang yang membinasakan akan dia atasmu air sembahyang. Contohnya dalam bab air sembahyang. Beberapa tahun gitulah buat. Dan juga sembahyang kamu, dan begitu juga dengan sembahyang. Begitulah juga dengan sembahyang, dan juga mengeluarkan zakat, dan juga yang mengeluarkan akan keduanya itu jatuh keduanya atas yang berbetulan sunat, dan engkau tiada mengetahui dengan yang demikian itu. Dan kadang-kadang kamu buat tu perkara sunat, tapi tak tahu pun yang mana satu sunat, yang mana satu yang wajib. Ini ramai tak tahu dah hak mana satu sunat, hak mana satu yang wajib. Kena tahu. Orang pun tanya saya, ustaz, nak tanya sikit ustaz, dalam tayat akhir saya tak sempat membaca salawat atas Nabi Ibrahim tu, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim tu. Saya tak tahu sah ke tidak sah mayang saya. Sah ke tidak sah mayang saya? Jawapan dia sah. Kerana salawat Ibrahimiyah itu hukum dia sunat, tapi dia tak tahu waktu sunat ke waktu wajib. Tak tahu hak sunat ke hak wajib, tak tahu. Ada satu ketika tu, ada seorang tu, dia ambil putih kapal, dia pun korek telinga. Dia korek telinga, kawan dia kata, buat gitu, batal wudu. Batal wudu. Terkejut dia, Allah, batal wudu dia tu. Batal wudu. Akhir kali kita pun kata, tak batal wudu. Bukan perkara yang membatalkan wudu. Jadi kita kena tahu perkara yang membatalkan wudu, kita kena tahu perkara yang membatalkan sembahyang, dan kita kena tahu yang mana satu yang sunat, yang mana satu yang wajib. Jadi ada yang tak tahu. Ni sunat pun tak tahu, ni wajib pun tak tahu. Hak wajib kata sunat, hak sunat kata wajib. Hak sunat pun kata wajib. Ini menyebabkan seorang tadi sembahyang dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tak tahu yang mana satu yang sunat, yang mana satu yang wajib. Maka terkadang melintangi bagimu sesuatu yang kesamaran, dan tiada engkau dapat akan tempat yang bertanya akan dia. Daripada yang demikian itu, kadang-kadang berlakulah sama, berlakulah kesamaran dengan apa yang kita lakukan. Sama tak tahu mengenai ibadat yang kita buat ni, kita pun tak tahu ibadat kita buat ni sah ke tidak sah. Dan kemudian tidak ada tempat pula bertanya akan dia daripada yang demikian itu, dan tiada engkau mengetahui dan tiada engkau belajar akan dia, dan kamu tidak tanya dan kamu tidak belajar, menyebabkan hidup dalam keadaan sama je ataupun tak tahu perkara yang dia buat ini bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Ini bahaya. Inilah perkara yang menyebabkan orang tadi tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana tidak mahu belajar ilmu.
Tambah belajar ilmu. Ilmu yang paling penting kita belajar ialah ilmu yang menyebabkan kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belajar ilmu tentang fardu ain. Lebih-lebih lagi tentang ibadat yang kita lakukan. Kena tahu, kalau tidak, ibadat yang kita buat tadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana kita tak tahu perkara itu batal ke, perkara itu tidak batal, perkara itu wajib ke ataupun perkara itu tidak wajib. Maka tidak dapat tidak, kita pun kena belajar. Bila belajar ni tak boleh duduk rumah, kena keluar daripada rumah, cari tempat belajar. Yang patut kita belajar, patutnya kita belajar dengan suami kita. Kita duduk rumah belajar dengan suami kita. Suami kita pun tak tahu. Dia pun tak reti. Kadang-kadang dia tanya kita. Dia pun tak tahu. Maka kita kena keluar. Mengikut pendapat ulama, suami tadi tolong keluar, tanya masalah supaya isteri tadi pun faham. Tetapi suami pun tak mampu ataupun suami pun tidak keluar, maka wajiblah bagi wanita tadi keluar daripada rumah, belajar ilmu supaya dia mengetahui, supaya amal ibadat yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam bab ilmu kita tak lepas dah, dalam bab ilmu banyak dah kita tak tahu, kita pun nak tuju pada yang lain, ibadat kita tidak akan diterima juga oleh Allah Taala. Bagus dah dalam bab zikir ni bagus. Berzikir, belajar ilmu tasawuf bagus. Tapi dalam bab fiqh tak lepas lagi. Dalam bab fardu ain tak lepas lagi. Kadang-kadang belajar tinggi-tinggi mengenai makrifat, hakikat dan sebagainya. Memang belajar tinggi. Dia pun mari tanya, ustaz nak tanya saya, alif lang lang he, kat mana letak makrifat, kat mana letak hakikat? Allah. Itu dah tidak jawab. Dia mari kat mana letak makrifat, kat mana letak hakikat? Di mana dia? Allah. Gini saya cakap arah bab hakikat makrifat. Nak tanya semula ni, nak tanya hukum sembahyang dia berapa? Bab perkara yang batal sembahyang dia berapa? Tanya waktu dulu, biar lepas waktu dulu. Ni gibak tinggi-tinggi, bab rendah-rendah pun kita tak lepas lagi. Kita sekarang ni fardu ain tak lepas lagi, ramai lagi fardu ain tak lepas. Boleh jadi hak cakap pun tak lepas agak fardu ain. Kadang-kadang. Jadi nak beritahu, belajar dulu bab ilmu-ilmu fardu ain. Belajar biar kita faham. Satu hari ada seorang hamba Allah, dia pun mari, saya pun datang, dia pun panggil. Mari ustaz, kita pun pergilah kat dia, duduklah satu meja. Duduk satu meja, dia pun cakap bab tasawuf. Cakap-cakap, dia pun kata, orang-orang ngajar ni tak ikhlas belaka. Kejut kita, apa? Tak ikhlas tak baru. Baru duduk kena dah. Dia pun cakap, dia kata tak ikhlas, dia kata kena hati bersih belaka. Dia pun cakap bab tasawuf. Memang dia pandai buat cakap bab tasawuf. Kita pun tak pandai cakap macam dia. Hebat. Habis-habis cakap, lepas dia cakap apa? Dia kata, saya minta diri dulu ustaz. Dia pun minta diri. Dia pun bangun, tengok pakai seluar pendek. Kalau pendek je, Allah bising Tok Guru ke. Dia cakap tu. Jadi nak beritahu, biar dia punya hak fardu ain tu biar lepas dulu. Lepas fardu ain, belajar bab-bab sembahyang, belajar bab-bab perkara yang wajib. Bila kita belajar, kita dah tahu, kita pun beramal, insya-Allah ibadat yang kita lakukan tadi akan jadi comel. Maka mudahlah kita nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka adalah edaran kelakuan ini sekalian pula atas ibadat yang batin, yang iaitu tempat perjalanan hati. Selepas daripada kita belajar ibadat-ibadat yang zahir, kita kena tahu bab sembahyang, kita tahu bab puasa, kita kena tahu bab haji, bab wudu, bab bersuci dan sebagainya, tahu dah mengenai ilmu, maka kita kena belajar pula mengenai ibadat yang batin. Ibadat yang batin itu adalah mengenai hati. Boleh jadi kita semayang, kita memang semayang sungguh, tetapi boleh jadi semayang kita ni nak tunjuk ke orang lagi. Ataupun boleh jadi ibadat yang kita buat ni, kita suka orang puji kita. Maka hak batin pula, hak zahir tu comel dah. Hak zahir tu comel dah, maknanya buat amal ibadat, tapi kadang-kadang hati tu tak bersih lagi. Hati pula tak bersih, tak sapa juga pada Allah Ta'ala. Bulan Ramadan pun kita buatlah ibadat banyak-banyak. Kita pun siang-siang kita pun baca Al-Quran. Sampai khatam 3 kali baca Al-Quran. Baca siang malam. Kemudian malam pula kita semayang tahajud pula. Buat amal ibadat banyak-banyak. Habis pada tu kita pun cerita pula ke orang. Allah tahun ni tak banyak mana khatam Quran. 3 kali je. 3 kali. Orang pun tak ranya pun. Tapi khabar.
Khabar dok cerita. Lepas tu orang tak tanya pun, khabar pula. Allah awak tahu dah, malam-malam saya tahajud sama. Dok cerita. Akhir kali hati ni buat bukan kerana Allah, kerana makhluk, kerana dapat pujian. Kita ni, hati kita ni, selagi mana kita suka pada pujian, bermakna kita ni belum lagi ikhlas molek lagi dengan Allah Ta'ala. Lagi mana kita buat amal ibadat masih lagi suka kepada pujian, maka tidak dapat tidak kita belajar mengenai ibadat yang batin, iaitu tempat perjalanan hati, belajar tentang hati kita supaya kita tidak ujub dalam buat ibadat, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak takabur, supaya ibadat yang kita buat tadi ikhlas kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata tempat perjalanan hati, wajib bahawa belajar engkau akan dia daripada tawakal. Belajar mengenai tawakal, serah diri pada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bertawakal dari segi rezeki, tawakal pada Allah. Rezeki ni milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap belaka dah rezeki kita. Rezeki kita, ada seorang tu dia nak bertawakal pada Allah Ta'ala, dia pergi musafir, dia tambuh bawa makanan sebab tawakal pada Allah. Serah pada Allah. Gigi jalan, serah pada Allah. Rezeki tambah bawa, makanan tambah bawa, bekalan pun tambah bawa. Dia pun berjalan sehinggalah dia letih. Dia pun letih. Bila letih, makanan pun tak ada, minuman pun tak ada. Tapi dia kata dia nak serah biar Allah Ta'ala beri rezeki pada dia. Dia tambah minta dengan orang, tambah pun walaupun keadaan dia macam tu. Sehinggalah dia letih. Bila dia letih, dia pun berehat, dia pun jalan-jalan. Tiba-tiba dia pun nampak satu rombongan daripada jauh. Dia kata orang mari pula. Kira orang nampak dia letih, orang tak ada, tengok dia tak ada makanan, orang beri ke dia. Dia tambah makanan daripada orang. Dia nak daripada Allah. Tawakal. Boleh dah buat gitu. Mana tambah? Orang tambah. Dia nak biar Allah Ta'ala beri ke dia. Akhir sekali dia pun cuba lari daripada orang. Orang pun tengok dia daripada jauh. Dia cuba lari daripada orang. Dia lari pada orang. Rombongan tadi nampak dia daripada jauh. Sehinggalah dia letih, dia nak jalan dah, dia pun berehat lah. Bila tak berehat tadi, orang tadi pun, rombongan tadi pun pergi cari dia. Nak tanya sikit jalan ke macam mana pun. Dia pergi tengok. Orang tu pergi tempat dia berehat. Dia pun letih berehat. Dia tengok orang tu pun mari. Rombongan tadi mari jumpa kat dia. Dia kata kaki orang ni beri makanan ke dia. Dia tambah makanan daripada orang. Dia nak tawakal pada Allah. Biar Allah Ta'ala beri makanan. Akhir sekali nak buat macam mana? Dia pun buat lolok pensan. Buat lolok pensan. Sebab apa dia buat lolok pensan? Tujuan dia supaya orang tak beri makanan ke dia. Sebab dia tamu makanan daripada orang. Nak Allah Ta'ala beri makanan ke dia. Orang pun tengok dia. Pesan dah orang ni. Orang ni pesan. Tengok dekat pakaian dia, tengok kabar dia punya tu. Bekalan dia tak ada makanan pun. Orang ni tak ada makanan pesan kan. Orang pun ambil minuman, orang pun minum ke dia. Minum ke dia. Dia pun terkejut. Dia kata Allah Ta'ala beri gak makanan ke dia. Maknanya inilah dia orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang pun tanya, bolehkah kita tawakal setara tu? Boleh kita bertawakal setara tu seandainya hati kita tetap dengan Allah. Tapi kalau kita tawakal, dalam hati tak ada orang beri makanan kat aku. Apa saya macam tu tak payahlah. Kena usaha. Bila kita usaha, kita serah pada Allah Ta'ala, maka kita kena belajar tentang tawakal dan tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Macam kisah Nabi Ibrahim, dia minta makanan dengan Firaun, dengan Namrud, minta makanan dengan Namrud tak beri makanan. Dan ketika itu memang tidak ada makanan. Namrud kata boleh kalau mu nak gandum, kalau mu nak makanan, mu kena ikut aku, mu kena sembah Namrud. Kena sembah. Tapi Nabi Ibrahim dia tetap serah pada Allah Ta'ala. Akhir sekali dia pun balik dalam keadaan tidak ada makanan. Kemudian dia isi guni tadi dengan pasir, penuh-penuh pasir. Akhir sekali Allah Ta'ala tukarkan pasir tadi bertukar menjadi gandum. Ini orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kena belajar bab tawakal. Dan juga tafwid. Tafwid ni yakni menyerah diri. Serah diri pada Allah Ta'ala.
segala rezeki datang pada Allah Ta'ala. Kita serah diri saja pada Allah Ta'ala. Kita buat satu-satu perkara, usaha kita ni tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala. Ada orang usaha bersungguh-sungguh, siang malam cari harta, tak kaya-kaya pun. Tak kaya-kaya pun. Sebab usaha tadi tidak memberi bekas. Ada orang usaha lebih-lebih kurang saja. Usaha lebih-lebih kurang saja, tapi Allah Ta'ala memberi rezeki yang banyak bagi dia. Maka serah pada Allah Ta'ala saja. Kita kena ada sifat menyerah diri kepada Allah Ta'ala, dan juga rada dengan segala apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala beri banyak, Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri sikit pun, Alhamdulillah. Sebab tu Nabi suruh kita tengok orang yang bawah pada kita, jangan tengok orang atas pada kita. Tengok pada orang atas pada kita, tak cukup pang sama. Dia kata, tengok orang sebelah kita pakai sofa baru, nak sofa baru lalu. Tengok lasir baru, nak lasir baru ni. Tengok orang lain, ada orang lain 5-6 tahun sofa tak tukar-tukar pun. Dia ada benda-benda pun, tak ada apa-apa pun. Maka kita kena tengok orang yang bawah daripada kita. Barulah kita jadi orang yang bersyukur, barulah kita jadi orang yang rada kepada Allah. Dan juga sabar, kita kena belajar bab sabar. Belajar bab sabar supaya kita jadi orang yang sabar. Orang yang sabar, dan orang yang sabar ni pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akibat daripada kita tidak sabar, nanti kita akan menyesal. Akibat daripada kita tidak sabar, menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala apa yang berlaku, hendaklah kita sabar. Dan juga taubah. Taubah ni iaitu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kena belajar bab-bab taubat, dan kena sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tidak ada dosa. Ini kena taubat pada Allah Ta'ala. Kita kena melazimi taubat, dan banyak mengucap Astaghfirullahalazim, minta ampun pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Sebab apa kita perlu minta ampun banyak-banyak pada Allah? Sebab kita banyak dosa. Banyak dosa. Bukti apa kita banyak dosa ni? Kata Fudail bin Iyad, kalau mu nak tahu mu banyak dosa, 2 perkara besar mu tak boleh nak buat. Yang pertama, semayang malam. Semayang malam. Yang kedua, puasa sunat di siang hari. Kalau boleh buat ini, insya-Allah kita ni orang yang pilih oleh Allah Ta'ala. Tapi masih lagi kita tak buat lagi, tak boleh nak buat lagi. Nak buat, mungkin ada dosa yang kita kekalkan, yang menyebabkan terhalang kita daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak dapat tidak, kita belajarlah ilmu yang membersihkan hati kita. Di antaranya kita memperbanyakkan taubat kepada Allah. Dan seterusnya ikhlas. Hendaklah ikhlas dalam melakukan amal ibadat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan buat amal ibadat kecuali dalam keadaan ikhlas kepada Allah, ikhlas pada agama. Dengan hati kata, kita buat ni dalam hati semata-mata kerana Allah Ta'ala. Orang yang tidak ikhlas, Allah Ta'ala akan tunjukkan ketidakikhlasan dia. Kalau orang tu orang ikhlas, Allah Ta'ala akan mempermudahkan dia. Allah Ta'ala akan mudahkan. Jadi kita ikhlaskanlah, buatlah amal ibadat. Nak buat macam mana ikhlas ni? Kalau boleh kita buat amal ibadat, sama ada secara terang ataupun secara tersembunyi, kita buat macam biasa. Sama saja, waktu terang, waktu tersembunyi. Kalau lah kita suka baca Al-Quran, di masjid kita suka baca Al-Quran, maka di rumah pun kita baca Al-Quran. Kalau lah di masjid kita banyak semayang sunat, kalau boleh kat rumah pun kita buat semayang sunat. Orang puji kita ke, orang kata benda pun, kita tetap buat. Kita tidak tinggalkan ibadat dengan sebab perkataan orang. Kita tak tinggal. Orang puji, dia buat juga. Ada orang puji, dia takut, dia tak ikhlas, dia tinggalkan ibadat. Dia kata hamba malam ngaji banyak-banyak, kira orang puji hamba kan tak ikhlas pula. Dia pun tambah buat, maka dia pun tinggallah tak mengaji, dia pun tinggallah ibadat, maka dia dikira orang yang tidak ikhlas lagi pada Allah. Siapa yang tinggal ibadat kerana manusia, maka dia dikira tidak ikhlas lagi pada Allah Ta'ala.
Jadi buat amal ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan yang lain daripada yang demikian itu, dan banyaklah yang akan dibicara lagi mengenai perkara yang melibatkan hati. Ni baru tajuk-tajuk dia beri. Nanti akan datang dia akan bicara satu-satu. Hak tawakal macam mana, hak redha macam mana, hak sabar macam mana. Dan kita di sana baru ni kita belajar kitab Adabun Nufus mengenai hati, dan dia ajar satu-satu tajuk. Macam mana nak jadi orang yang tawakal, macam mana nak jadi orang yang sabar, bagaimana sifat orang-orang yang sabar. Jadi akan datang kita akan bicara mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Siapa yang tidak belajar ilmu tentang hati, nascaya ibadat yang dia buat tadi didirikan atas ujub, atas takabur, atas sombong dan sebagainya. Dan ramai orang yang ahli ibadat tetapi dia tidak tetapi masih lagi dia tidak berakhlak walaupun dia ahli ibadat. Maka orang yang berakhlak mulia, dia berakhlak mulia walaupun dia kurang amal ibadat, dia disukai oleh Allah Ta'ala. Dan amalan yang berat timbangannya di sisi Allah Ta'ala dekat negeri akhirat, ibadat yang banyak ke akhlak yang mulia? Manakah yang berat amal ibadat dia di sisi Allah Ta'ala, timbangan dia dekat negeri akhirat? Adakah amal ibadat yang banyak ke ataupun akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia tadi menyebabkan timbangan dia banyak. Sebab tu ada orang yang kuat amal ibadat, tetapi hati dia masih lagi kotor, dia dimasukkan dalam neraka. Ada orang yang sedikit saja buat amal ibadat, tetapi hati dia bersih, dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka tidak dapat tidak, kita ni kena belajar supaya kita tak jadi orang sombong, supaya kita jadi orang yang rendah diri, supaya kita ni jadi orang yang bersih hati, redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita hati dah bersih, baru mudah buat amal ibadat. Barulah kita ni rasa ringan nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seperti yang lagi akan datang sebutannya, akan datang lagi, dia kata akan disebut lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan hati. Jadi huraian yang lebih panjang tentang tawakal, redha, sabar, taubat, ikhlas dan sebagainya akan dinyatakan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab ni, insya-Allah akan datang. Dia akan nyatakan. Maka dia kata yang lagi akan datang sebutannya insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Ni kita kena belajarlah, belajar bab ilmu hati. Belajar bab ilmu tasawuf. Maka tidak dapat tidak, ilmu yang kita perlu belajar ada 3 ilmu yang menjadi fardu ain. Yang pertama mengenai ilmu akidah. Ilmu tauhid, kena belajar tentang ilmu tauhid, tentang ketuhanan. Kita kena belajar tentang ketuhanan, kita kena tahu sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kedua tentang ilmu fiqh, kena belajar bab ilmu fiqh. Bab ibadat yang kita buat ni kena belajar. Macam orang nak pergi Mekah, tengok dia belajar khusus haji. Supaya apa? Supaya buat haji tadi diterima oleh Allah Ta'ala. Khusus semayang tak belajar. Kena belajar bab semayang. Jadi bab semayang ni banyak ustaz-ustaz mengajar dekat masjid-masjid ni, pergi belajar bab ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain dok belajar supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Satu lagi dia panggil ilmu tasawuf. Ana belajar bab ilmu tasawuf, ilmu mengenai hati. Sehingga kan Nabi mendidik sahabat-sahabat Nabi yang dahulunya orang yang keras hati tapi menjadi orang yang soleh. Di antaranya Saidina Umar Al-Khattab. Dulu sebelum dia masuk Islam, memang dia orang yang keras hatinya. Keras hatinya. Ada riwayat sejarah kata dia pernah tanam anak dia hidup-hidup. Maknanya nak khabar keras hati. Memang dia ni orang yang begitu keras hati dahulu sebelum dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi selepas dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia mendapat didikan langsung daripada Rasulullah SAW. Dia jadi orang yang lembut hati. Siang tu dia tu seperti singa, tetapi malamnya sentiasa menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu ketika orang nak jumpa Saidina Umar Al-Khattab, tapi orang tu nak jumpa waktu malam.
Nak jumpa, dia datang waktu malam. Jadi orang pun ambil keputusan. Orang pun kata ginilah, kalau mu nak jumpa Saidina Umar, kamu berjumpalah pada siang hari. Malam ni dia nak berehat. Jadi jangan jumpalah malam. Maka orang pun, rombongan nak jumpa tadi, ambil keputusan, tak apalah, kita jumpa pagi besok lah. Jumpalah pagi besok, malam ni kita berehat dulu dekat masjid, tidurlah dekat masjid. Maka bila dia tidur dekat masjid, malam-malam dia dengar orang menangis, macam budak-budak menangis. Menangis malam-malam. Malam-malam duduk menangis semua. Menangis. Maka rombongan tadi pun bangun. Tengok siapa yang menangis. Tiba-tiba dia tengok ada seorang pemuda yang sujud pada Allah Ta'ala dalam keadaan menangis. Semayang menangis, doa pun menangis. Yang takut kepada Allah Ta'ala. Orang pun tengok, ada seorang lelaki yang dia semayang ni menangis sampai kepada pagi. Kita berapa kali menangis? Tengok cerita Hindustan ada menangis. Berapa kali kita menangis duduk di hadapan Allah mengenang dosa. Kita semayang pada waktu malam, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Saya nak cadangkan kepada muslimat, malam-malam bangunlah semayang malam. Bangunlah semayang malam, sekurang-kurangnya buat 2 rakaat dia. Ini paling kurang lah. Dan witir sekurang-kurang buatlah 1. Kemudian selepas daripada semayang malam tu, cuba kau kita mengadu depan Allah, cuba kau kita cerita bab dosa-dosa kita. Cuba kau kita ingat pada Allah Ta'ala, cerita depan Allah, ya Allah, aku ni dulu banyak sangat dosa, banyak dedah kat aurat, mulut aku pun tak jaga dulu, pandangan pun, cerita segala dosa-dosa kita depan Allah. Dan minta sungguh-sungguh, ya Allah, ampunlah dosa aku, ampunlah dosa aku. Kalau boleh biar sampai menangis. Jadi saya nak cadangkan, marilah kita ni muslimat yang ada depan saya ni, malam-malam cuba kau bangun bulan Ramadan. Bangun. Dulu boleh jaga buat kuih, tak ada benda-benda pun. Tak ada apa-apa, semangat siapa ke pagi boleh jaga. Dan apa salahnya kita jaga? Kita ambil air semayang, kita apa sejadah, kita akan takbir. Malam ni malam Ramadan. Malam yang ke berapa? Malam yang keempat Ramadan. Malam yang keempat Ramadan dah. Malam yang awal-awal yang Nabi sebut, awaluhu rahmah. Awal Ramadan ini rahmat bagi kita. Kasih yang belah Allah Ta'ala turun pada kita. Nak harap bulan lain ni kita kurang ibadat bulan lain. Bulan lain ni kita kurang ibadat. Bulan Ramadan ni masuk malam pertama tu rasa lain dah. Rasa hati dah suka dah. Rasa semangat ibadat pun dah bertambah dah. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Sehingga kan sahabat Nabi minta, kalau boleh biar jadi Ramadan sama sampai setahun tu. Tapi diberi hanya 1 bulan saja. 1 bulan saja. Batu malam tadi saya sebut, malam tadi dalam tazkirah ringkas saya lepas tarawih, Nabi kata ada 5 perkara yang Allah Ta'ala beri kepada umat aku, tidak diberi pada umat lain mengenai bulan Ramadan. Mengapa 5 perkara tu? Yakni pada malam yang pertama. Pada malam yang pertama ni, Allah Ta'ala akan mengintai-intai, akan melihat sesiapa yang bersungguh-sungguh buat amal ibadat. Malam pertama tu Allah Ta'ala tengok hamba dia, siapa yang rajin buat amal ibadat, siapa yang rasa gembira. Ada orang tak gembira, mari pula Ramadan, lambat lagi tak raya, duk kira raya. Duk kira raya. Ada orang dia benci dengan Ramadan, dia tak suka bulan Ramadan sebab tak boleh makan dan tak boleh minum. Jadi Allah Ta'ala tengok siapa yang rasa gembira dengan kedatangan Ramadan. Dan siapa yang nak bersungguh-sungguh dah nak buat amal ibadat bulan Ramadan, katanya Nabi, siapa yang dilihat oleh Allah Ta'ala, siapa yang pada malam tu bermula daripada malam pertama, Allah Ta'ala tengok dia, Allah Ta'ala beri perhatian pada dia, Allah Ta'ala beri tumpuan pada dia. Siapa yang dilihat oleh Allah Ta'ala pada malam itu, maka dia tidak akan diseksa oleh Allah Ta'ala buat selama-lamanya. Dia tidak akan diazabkan oleh Allah Ta'ala. Batu malam pertama kita kena semangat. Kena semangat dah malam pertama. Dan malam-malam yang seterusnya, siapa yang dilihat oleh Allah Ta'ala? Adakah kita ni dilihat oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat pada malam Ramadan? Maka tidak dapat tidak kita kuatkan amal ibadat. Moga-moga kita semua dilihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini golongan yang dilihat oleh-Mu, orang yang mendapat rahmat daripada Allah
yang dilepaskan daripada azab api neraka. Maka tidak dapat tidur. Yang pertama, kita buatlah bulan Ramadan ni ibadat bersungguh-sungguh. InsyaAllah. InsyaAllah, mana tahu malam ni, malam besok Allah Ta'ala beri perhatian pada kita, Allah Ta'ala tengok kita dengan pandangan rahmat kita. Ni yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala beri kepada umat dia, tidak diberi kepada umat yang lain. Menapakah yang keduanya? Yakni Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Malaikat akan sentiasa mendoakan dia siang dan malam supaya diampunkan dosa dia. Bagi siapa? Bagi orang yang bersungguh-sungguh berpuasa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa kerana semata-mata kerana Allah. Man shama ramadhan imanan, kerana iman kepada Allah. Kerana nak tambahkan iman, kerana dia ada iman dengan Allah Ta'ala, maka dia berpuasa kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana adat. Orang lain puasa, dia pakai puasa. Orang lain semayang, kita tak semayang. Orang lain tutup aurat, kita tidak tutup aurat. Kita buat ni imanan, kerana semata-mata kerana Allah, wahtisaban, kerana nak cari redha Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa. Tapi bulan Ramadan, malaikat berdoa siang malam 24 jam untuk ampun pada kita. Siang malam minta ampun pada kita di bulan Ramadan. Boleh jadi hari ni hak kita duduk sekarang ni, malaikat tengah minta ampun pada kita. InsyaAllah. Boleh jadi hak kita duduk ni, malaikat tengok kita, malaikat minta ampun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah si Anu bin si Anu. Ampunlah Mak Cik Ijo. Ampunlah Mak Cik Mino. Ampunlah. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Malaikat sebut nama-nama kita. Itu bagai contoh je. Bukan dua orang tu. InsyaAllah semua sekali. InsyaAllah semua sekali. Jadi nak beritahu yang kelebihan yang kedua, yakni Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dengan cara malaikat berdoa kepada kita siang dan malam. Yang ketiga kelebihannya, Allah Ta'ala kata kepada malaikat-malaikat, wahai malaikatku, tolong kamu hiaskan syurga-syurga. Tolong hiaskan syurga. Kerana di bulan Ramadan futihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Sesungguhnya dibuka pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga semua dibukanya. Sebab apa dibuka? Sebab nak isi orang. Dah isi lagi orang. Tapi nak catat ni, berapa orang nak masuk syurga ni, berapa orang nama dia tercatat ni pada bulan Ramadan ni, nama dia. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah Ta'ala, moga-moga nama kita tercatat di kalangan orang yang boleh masuk dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dimasukkan dalam syurga disebabkan ibadat yang kita buat pada bulan Ramadan ini. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya nama kita tercatat di bulan Ramadan. Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang ada dalam madrasah ini, yang mendengar kuliah ini, supaya mereka itu diampunkan dosa mereka dan supaya mereka itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala terima apa yang kita doakan. Maka ini di antara kelebihan dia. Dan yang keempat, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad tidak diberi kepada umat-umat yang lain. Di antaranya Allah Ta'ala catatkan nama-nama orang-orang yang soleh ini akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah tahulah kita masuk ke dak, wallahu alam. Tapi kita minta biar kita ni dimasukkan di kalangan orang-orang yang soleh, yang dimasukkan di dalam syurga. Dan yang kelima, di akhir Ramadan Allah Ta'ala kata, aku nak ampunkan dosa dia, aku nak masukkan dia di dalam syurga. Maka kelebihan dia, di akhir Ramadan kita minta Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang selamat daripada azab api neraka. Jadi kalau kita tengok Ramadan yang kita lalui tahun-tahun lalu, kita rasa banyak kelalaian yang telah kita lakukan. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, kita berdoa dengan Allah Ta'ala, moga-moga pada tahun ini, Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan kita kena ingat, mengapa kita kena ingat? Belum tentu kita boleh jumpa Ramadan akan datang.
Jangan buat main-main saja bulan Ramadan ni. Allah dak dan tahun ni, kalau dak dan Ramadan Lailatul Qadar tahun ni mana tahu tahun depan pula kita cari. Jangan main-main macam tu. Kita kena ingat belum tentu lagi Ramadan kita jumpa tahun depan. Kerana Allah Ta'ala lah yang berkuasa. Allah Ta'ala lah yang mengetahui segala-galanya. Jadi bila di bulan Ramadan ni kita buatlah amal ibadat banyak-banyak. Dan dia kata dan wajib bahawa belajar pula akan segala yang menahi, yakni nahi tu bahasa Arab, tu bahasa Melayu. Jadi menahi, mencegah, yakni segala yang ditegah akan dia. Jadi kena belajar pula perkara-perkara yang ditegah. Banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala tegah pada kita supaya kita meninggalkan dia, supaya kita tinggalkan dia yang iaitu lawan bagi segala perkara ini, yakni lawan daripada perkara yang wajib. Lawan daripada perkara yang wajib, kena belajar perkara yang ditegah. Perkara yang disuruh kita pun kena tahu, dan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala pun kita kena tahu. Tidak dapat tidak, kita kena belajar. Maka rugilah orang yang tidak belajar. Dan apa hukum belajar? Hukum belajar adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap orang muslim, lelaki dan juga perempuan. Kena tuntut ilmu. Kena tuntut ilmu. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh. Macam orang bersungguh-sungguh cari harta, kita pun kena bersungguh-sungguh cari ilmu. Ruangkan masa kita belajar ilmu supaya kita ni mendapat bahagia di dunia dan juga di negeri akhirat. Man arada dunya fa alaihi bi ilmi. Nak dunia tak? Nak bahagia tak dunia? Kena ada ilmu. Siapa yang ada ilmu, dia bahagia atas muka dunia. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi. Siapa nak bahagia ke akhirat, kena ada ilmu. Kita nak masuk syurga tapi kita tambah belajar. Tambah belajar. Nak masuk syurga, kena keluar daripada rumah, belajar ilmu, biar tahu belaka. Biar kita mati nanti Allah Ta'ala tanya tentang ketuhanan, tanya tentang ibadat. Biarlah kita tahu kita buat amal ibadat berdasarkan kepada ilmu. Siapa nak bahagia akhirat, fa'alaihi bi'ilmi, maka hendaklah dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu bahagia dia, dunia dan juga akhirat bahagia. Dan siapa nak bahagia dunia akhirat? Kita minta doa sama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada aku atas muka dunia baik. Nak dunia tu baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat tu baik, nak baik juga. Wa qina azabannar, minta jauh daripada azab api neraka. Maka siapa yang nak bahagia dunia dan juga akhirat, fa alaihi bi ilmi, kena ada ilmu juga. Maka tidak dapat tidak, kita kena belajar ilmu agama. Jadi ilmu yang kita belajar pagi ni ialah ilmu mengenai hati, supaya kita buat amal ibadat ni supaya hati kita tenang, hati kita boleh mudah reda dengan Allah Ta'ala, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak ujub, supaya kita tawaduk. Tawaduk di antara satu sama lain. Jadi nak beritahu, tidak dapat tidak, kita pun kena belajar. Habiskan masa belajar perkara yang wajib, belajar perkara yang diharamkan, supaya kita tinggalkan perkara yang wajib, supaya kita dapat melaksanakan dia. Maka dia kata lawan pada segala perkara ini seperti pemarah. Belajar, jangan marah. Macam mana kita nak jadi orang yang penyabar? Tu kena belajar. Kena belajar pula. Dan juga cita-cita yang panjang. Kita akibat kita tak belajar ni, kita panjang angan-angan. Cita-cita yang panjang angan-angan, berasa tak mati-mati kita. Berasa tak mati-mati. Akhir kali kita pun bercita-cita panjang. Cita-cita panjang. Dan juga riak, kena belajar tentang riak pula, supaya amal ibadat kita ni tidak bercampur dengan riak. Riak ni kita buat amal ibadat semata-mata nak tunjuk orang, ataupun dengan hati kata buat bukan kerana Allah. Siapa yang buat bukan kerana Allah, Allah Ta'ala kata, mu nak pahala, jangan minta dengan aku, minta dengan orang hak membuat ibadat kerana dia. Buat ibadat kerana siapa? Kerana dia, nak suruh orang puji. Lagi kat akhirat Allah Ta'ala kata, mu minta pahala dengan dia, jangan minta dengan aku. Sebab apa? Sebab atas muka dunia dulu buat ibadat bukan kerana aku, kerana dia. Buat ibadat kerana dia, minta pahala dengan dia. Minta pahala dengan dia. Jadi nak beritahu, jauhkan diri daripada riak dan juga kibir, kibron, yakni sombong, takabur.
Sombong takabur, supaya engkau jauhkan akan dia, kamu belajar supaya kamu jauh daripada sombong takabur. Maka bahawasanya beberapa fardu yang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala menyuruh akan dia, dan beberapa kefarduan kewajipan yang telah dinaskan oleh Allah Ta'ala, yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala, kita kena belajar dan menegahkan akan dia daripada lawannya di dalam kitabnya yang aziz. Dalam Al-Quran pun disebut perkara-perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui penyampaian risalah daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Quran disebut dah benda apa yang perlu kita buat, benda apa yang perlu kita tinggalkan, perkara-perkara ibadat yang perlu kita laksana, perkara-perkara yang perlu kita tinggalkan. Dah sebut dah dalam Al-Quran. Hanya masalahnya tanpa ikut Al-Quran saja. Maka bila dah sebut dah dalam Al-Quran perkara yang wajib, kita buatlah. Tapi buat biarlah berdasarkan kepada ilmu. Jadi kita akan sambung pula minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. سوف أريهم في الواقع فأولئك الله